Menarik 10. Seorang lelaki di Indonesia nekat menempah ke semua kerusi dalam pesawat bagi penerbangan ke Bali untuk percutian tahun baru bersama isterinya. Kisah tersebut dikongsikan di laman Instastory miliknya yang kini menjadi tular di media sosial. Richard Muljadi dan isterinya yang merupakan seorang pelakon, Shalvini Chang, melakukan tindakan tersebut kerana bimbang dijangkiti COVID-19 dalam pesawat sekiranya dinaiki bersama orang lain. Pasangan tersebut mendakwa bahawa mereka menggunakan perkhidmatan syarikat penerbangan komersial Batik A di mana perjalanan tersebut lebih murah berbanding menyewa jet peribadi. Menurut Kokonat Bali, bagi menempah ke semua kerusi, Muljadi perlu membayar antara RM75,000 hingga RM110 juta untuk penerbangan yang mempunyai kapasiti untuk 12 kelas bisnes dan 150 tempat duduk ekonomi. Menerusi akaun Instagram milik Erin, Leo Makeup Artist, satu video tular di mana suasana di masjid menjadi riuh apabila pengantin lelaki terlalu gemuruh sehingga tersasul menyebut perkataan sah ketika sesi akad nikahnya. Aksi yang tidak disengajakan itu membuatkan semua tetamu yang hadir tidak dapat menahan ketawa kerana merasakan kejadian seperti itu jarang berlaku. Menurut pengantin perempuan, Azlia Asmira Rusli, 28, beliau terkejut apabila suaminya tidak melafazkan akad tersebut tetapi tersasul menyebut perkataan sah. Beliau menganggap ini sebagai kenangan manis permulaan untuk alam rumah tangga mereka. Pada tahun baharu 2021 ini, negara kita sedang mengalami fasa sukar dan berduka apabila negara kita ditenggelamkan oleh musibah banjir dan berperang dengan pandemik COVID-19 yang tiada noktahnya. Walau bagaimanapun, negara jiran pula agak berbeza berbanding negara kita kerana suasana di sana lain pula. Menerusi laman Facebook warga Melayu Patani, Thailand iaitu Masyarakat Watani, baru-baru ini wanita tersebut memuat naik video aktiviti sukan yang banjir yang nampaknya seperti menyeronokkan. Laluan air besar tersebut bukanlah bencana banjir, namun ia sebenarnya merupakan air limpahan yang dilepaskan dari empangan besar yang dianggap satu lubuk rezeki mereka. Dengan pengaliran air sungai yang deras, warga Patani terjun ke dalam sungai bagi menangkap ikan-ikan yang dipercayai dilepaskan dari empangan tersebut. Namun begitu, mereka tidak mengambil ringan soal keselamatan dengan semua warga yang menangkap ikan menggunakan jaket keselamatan. Melalui komentar-komentar daripada rakyat tempatan, antara ikan besar yang berjaya ditangkap oleh peserta ialah ikan keli raksasa dan ikan Pegasus. Seorang wanita warga Emas mengalami patah kaki kiri dan pinggul ketika cuba menyelamatkan diri dari dikejar seekor kera liar di halaman rumahnya di Kampung Merton, Melaka. Wanita yang berusia 73 tahun itu sedang mendapatkan rawatan di hospital berkenaan. Kejadian itu berlaku ketika mangsa dikatakan sedang membersih halaman rumahnya dan tiba-tiba datang seekor kera menyergahnya yang menyebabkan warga Emas itu terkejut. Semasa menyelamatkan diri, wanita itu terjatuh sekaligus menyebabkan kaki dan pinggulnya patah. Seorang doktor di New York berjiwa murni apabila sanggup menghapuskan hutang pesakit kanser berjumlah 2.6 juta. Dr. Omar T. Atik membuat keputusan itu bagi membantu meringankan beban pesakit yang pernah mendapatkan rawatan bagi penyakit itu di kliniknya. Menurutnya, ini adalah bantuan kecil untuk membantu mereka yang kurang mampu dan beliau bersyukur kerana diberi kesempatan berbuat demikian. Dr. Omar memberikan pelepasan hutang kepada bekas pesakitnya ketika cuti hari Christmas yang lepas dan menganggap ini adalah cara dia dan keluarganya membantu insan yang tidak berkemampuan. Seorang wanita di Amerika Syarikat menyahut cabaran untuk memakai pakaian sama selama 100 hari berturut-turut baru-baru ini. Sarah Robin Colt, 52, dari bandar Boston, negeri Massachusetts, berkata pemakaian baju sama setiap hari itu merupakan sebahagian daripada program cabaran 100 hari yang disertainya. Menurutnya, sepanjang cabaran itu, dia memakai sehelai gaun lengan panjang berwarna hitam yang sama setiap hari ketika bekerja, bersiar-siar, berehat di rumah, malah semasa merayakan hari Christmas bulan lalu. Ini katanya, saya seronok memakai baju sama walaupun saya rindu untuk memakai seluar denim dan berasa sedikit hangat apabila memakai gaun lengan panjang ketika cuaca panas. Memakai baju sama setiap hari menjemakan masa dan memudahkan hidup saya. Cabaran yang disertainya itu turut memerlukan peserta memuat naik gambar mereka memakai pakaian sama namun dengan gaya berbeza setiap hari bagi memenangi wang tunai 100 Amerika Syarikat bersamaan dengan RM404 Malaysia dan voucher beli belah. Sebanyak 250 wanita menyertai cabaran 100 hari itu yang diajarkan jenama pakaian wool.
Seekor ikan tuna Indonesia berjaya dijual pada harga RM160,000, kira-kira RM6,247 di Pasar Serga Sapporo, Hokkaido. Peniaga di pasar berkenaan mendakwa berlaku kenaikan harga berbanding tahun lalu. Tahun ini, acara lelangan tuna dijalankan dengan mengikuti prosedur kesihatan dan jumlah peserta dihadkan. Memetik sumber dari media tempatan, harga tertinggi bagi ikan tersebut adalah tuna mebachi yang dijual pada harga RM2,200 atau RM86 sekilogram. Seekor ikan tuna dengan berat 73 kg dijual pada harga RM160,000 atau RM6,247. Dengan harga RM2,200, kira-kira RM86 setiap kilogram. Seorang penghantar makanan dilaporkan enggan memberikan makanan yang dipesan dan dibawa pulang bersama kerana pelanggannya memberikan duit tips yang sedikit. Dianggarkan berjumlah $8 bersamaan dengan RM32 Malaysia di Smithtown, Long Island. Menerusi rakaman video yang dikongsikan oleh driver man di YouTube, penghantar makanan tersebut bengang dan memberitahu melalui kamera di rumah tersebut dia memandu selama 40 minit dan jaraknya sangat jauh, malah pelanggannya memberikan duit tips yang sangat sedikit. Pertengkaran tersebut berakhir apabila penghantar makanan berkenaan mengatakan untuk membawa pulang makanan itu dan menghantar kembali ke restoran. Jurucakap syarikat penghantar makanan mendakwa pihaknya telah menghubungi pelanggan tersebut dan meminta maaf atas kejadian yang tidak berperi kemanusiaan itu. Seorang lelaki mengejutkan orang ramai setelah dipercayai menghabiskan masa selama 4 tahun dengan mengubah tanah perkuburan menjadi sebuah rumah impiannya yang dianggarkan bernilai hampir €4.5 juta. Justin Maxwell Stewart, 50 dari London, dilaporkan telah membeli pondok penjaga yang terbengkalai dan sebuah blok tandas bekas dewan di tanah perkuburan tersebut pada tahun 2016 dengan harga €1.8 juta. Lelaki itu merancang untuk mentransformasikan tanah terbengkalai tersebut dalam tempoh 12 bulan dan dengan kos €1.6 juta, namun disebabkan beberapa faktor yang mengambil masa 4 tahun untuk disiapkan. Rumah impian itu dilaporkan berjaya disiapkan pada November tahun lalu, kini dilengkapi 4 bilik tidur, ruang makan dan dapur, ruang membaca, ruang tamu besar, ruang bawah tanah, ruang TV, bar dan kolam renang. Raja Permaisuri Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti almarhum Al-Mutawakil Al-Lala Sultan Iskandar Al-Haj sangat dekat dengan hati masyarakat. Segala gerak-geriknya akan menjadi bualan rakyat Malaysia. Terbaru, menerusi laman Instagramnya, satu video telatah rakyat permaisuri bermain biola bilik Tun Hasmah Ali menghiburkan ramai orang. Kita semua tahu, gesekan biola dari Tun Hasmah pastinya memukau ramai orang. Rata-rata warganet memuji dan terhibur dengan telatah dua wanita hebat ini. Menarik 10.